yang bernama Hidafi Jeffrey, berasal dari Kampung Pemilan, merupakan bangsa dusun, di mana pakaian yang beliau sedang ragakan merupakan pakaian dusun zaman dahulu kala yang beliau warisi daripada nenek moyang beliau sendiri. Oke, sekarang kita bertanyakan beliau beberapa soalan tentang sambutan keamatan pada ketika ini. Oke, yang pertama, sambutan keamatan sekarang ini menurut pandangan saudara Puyu macam mana? Terima kasih kepada saudara yang mempersoalkan sambutan perayaan keamatan zaman sekarang, iaitu zaman muda saya sendiri. Baiklah, perayaan seperti sekarang ini, perayaan sambutan keamatan disambut secara meluasnya dan disebar kepada seluruh masyarakat Malaysia, dan ia diterima secara langsung, tidak kira kaum, budaya dan agama, dan mereka sama-sama menyambutnya. Dan begitu juga saya, dan saya sekarang kini sebenarnya masih menuntut di Institut Pengajian Tinggi. Dan untuk pengetahuan, semasa perayaan sambutan ini, ramai rakan saya yang terdiri daripada kaum Cina, India, Iban, berbangsa Melayu sendiri turut sama merayakan keamatan ini. Kerana keamatan ini bukanlah seperti yang pada zaman dahulu, iaitu menjadi simbolik agama, tidak. Tetapi sekarang ia menjadi simbolik sambutan untuk semua rakyat Malaysia. Jadi perayaan keamatan pada zaman kini ia dipanggil sebagai perayaan festival kebangsaan Malaysia itu sendiri. Baiklah saudara, terima kasih. Oke, yang seterusnya, menurut pandangan saudara Hidafi, pada zaman sekarang ini sambutan ini lebih tertera kepada sambutan-sambutan sekadar untuk menyambut perayaan peringkat nasional saja yang diadakan biasanya dalam dewan-dewan, berbanding zaman dahulu yang lebih terarah di padang-padang dan disusuli dengan mantra-mantra yang lebih nampak tradisional. Jadi pada pandangan saudara Puyo, ketika ini apakah sebenarnya tujuan pesta keamatan ini disambut? Adakah dia masih relevan? Terima kasih atas soalan tersebut. Untuk pengetahuan anda sidang penonton, perayaan sambutan keamatan sekarang ini berbeza dengan sambutan keamatan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu kita lebih tahu keamatan ini dia lebih kepada suatu ritual, suatu persembahan kepada semangat padi. Tetapi kini ia tidak lagi menjadi seperti sebegitu, kerana kini ia disambut di dewan, di stadium, dan ditayangkan ke seluruh rakyat Malaysia. Jadi tujuan sebenar pesta keamatan ini disambut adalah untuk perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia itu sendiri, memberi kesefahaman, menunjukkan budaya keadaan dusun itu sendiri di Sabah. Dan tidak kira kaum agama, bangsa apapun, ia menyambutnya turut sama, kerana mereka tahu dan sedar bahawa pesta ini seperti sama-sama dengan pesta yang lain, seperti pesta gawai, pesta kaum Tahun Baru Cina, pesta raya. Mereka turut sama-sama kerana ia sebenarnya untuk menyatu padukan rakyat Malaysia. Oh, jadi maksudnya sambutan keamatan pada ketika ini masih relevan disambut? Ya, ia sangat relevan dan perlu diteruskan lagi. Disebabkan beberapa faktor, antaranya ialah dia memupuk semangat perpaduan di kalangan kaum, Ya, betul. dan juga memupuk semangat cintakan budaya tempatan itu sendiri. Ya, betul. Baiklah, kepada saudara Puyu, terima kasih di atas kesudian untuk memperagakan sedikit pakaian tradisional ini. Bolehkah tolong saudara Hidafi untuk sedikit penjelasan tentang apa yang sedang saudara peragakan sekarang ini? Baiklah. Pakaian yang saya telah peragakan sekarang ini ialah pakaian yang saya telah warisi daripada nenek saya sendiri. Kerana pada zaman dahulu, sebelum nenek saya menganut agama Islam, beliau sendiri sebenarnya seorang bomo yang melakukan ritual sembahyang ini. Jadi ini merupakan pakaian yang dipakai pada ketika dahulu. Dan sekarang ini apa yang telah anda nampak, ia menjadi simbolik kepada kepahlawanan, menunjukkan kepada status seorang itu pada ketika itu sangat disegani, kerana ia mempunyai parang dan juga pelbagai lagi
sumpit di sini ya. Anda boleh nampak parang dan juga berbagai ukiran-ukiran yang unik yang diperbuat seluruhnya daripada flora, ya, tumbuh-tumbuhan, kayu-kayu dan juga daripada kulit dan juga tulang binatang sendiri. Baiklah saudara Puyuh, terima kasih di atas penjelasan yang cukup jelas dan detail yang sangat menjelaskan kepada kita betapa saudara Puyuh ini sangat cintakan budaya kita. Jadi sekian dulu, sekian dan terima kasih. Oke, sekarang kita bersama dengan seorang orang lama yaitu Bakiring Balinsus. Seorang nenek yang berasal daripada Kampung Pamilan, merupakan seorang berbangsa dusun, dan beliau merupakan antara yang pernah melalui perayaan keamatan pada zaman dahulu. Sekarang ini kita ingin menemui ramah beliau, bagaimanakah keadaan sambutan perayaan keamatan pada zaman sebelum kemerdekaan, yaitu pada zaman dahulu. Oke, duduk. Sambutan keamatan kalau zaman dahulu macam mana dorang sambut tuh? Keamatan yang dulu macam mana dorang sambut? Sambutan na po ang buntod na hindi padang. Buntod na rin na. Yang wala tabis patikidan. Yang ngarang-ngarang na. Hindi pa itabis na papintikidan di kusay. Hindi pa ano na pa na meron na Dayan-dayan ako taburi dili ako tabay. Tayas ka. Ya kanan di pada buruk, kanan di pada yas. Aku sumpi berpangandai ya santai okey berbagi dayang kan pun. Asurabil. Daga pada po. Ada asibada. Abis sebundo ko ipanaburin dulu natin kay panayas. Dayang na po dati tayo ragano po tayo do. Atau yung dagay para ko, yung dagay para yas. Akampangan pa yung pan, kakantasan pa yung asad yun. Nabudu-budu pa yun. Ubuan. Naikatid-katid. Pairan yun. Segundo pa yung panabur, balusin pa yun. Balusin pa. Ibarang isubog ka diri. Ibarabur ka. Hindi ako ba dutod. Sama dan silak-silak dan na rubabit dan na di bahuntong ka mabuparay paginta po. Oh, jadi maksudnya dulu sambutan keamatan nih dorang sambut di macam kawasan lapang, contohnya seperti Padang. Kemudian disusuli dengan amalan-amalan tradisional seperti jampi serapat. Tujuan dia untuk memulihkan semangat padi, di mana kepercayaan pada ketika itu orang-orang percaya bahwa semangat padi itu sekiranya dipuja ataupun diberi makan secara mantera tertentu, tuayan padi akan bertambah pada tahun tersebut lah kan, Dok? Oke, jadi berbanding sekarang nih, Dok, sambutan keamatan ini lebih disambut di dalam dewan, kemudian lebih kepada acara-acara rasmi. Jadi nampak sangat perbezaan dia lah berbanding zaman dulu yang lebih dia punya tujuan lebih tersusun berbanding sekarang nih lebih kepada acara sambutan saja. Jadi kalau sekarang nih, Dok, kalau dulu nampak sekarang punya sambutan nih macam mana, Dok? Apa? Begitu na. Rubabit dahil yung kawas. Tidak na kami rawat makan. Untuk nanad. Lilit. Lilit padak. Untuk nanam. Rabit ako pa ka. Bagaimana kita ini namang naruh di kawas. Rabit ako pa ka. Kepada dalik kali bebahan diri kepada
zaman dulu. Di dulu-dulu Pak. Mm-mm. Tingkat depan dah ya. Dah ke apa pusalit rizit ini padang bulinan nih Oke dong. Jadi maksudnya persamaan dulu sama sekarang nih dia nampak ketara apabila dia punya ketua tuh dipanggil sebagai Bobo Hizan kali. Dia punya ketua tuh yang jampi serapat. Pak dia punya nama apa tuh ketua dia yang tukang jampi-jampi itu? Bobo Hizan. Apa dia punya ketua tukangan tuh? Dia punya tukang baca jampi semangat padi tuh. Hindi dapat beda mali. Tidak sudah sekarang lah kan. Sekarang ini cuma sambutan saja lah. Iko na yan. Terubak ko na yan. Katuan deh. Oke. Mati na na kasi kalau meninggal. Oh jadi maksudnya kalau dulu tuh dia mesti ada yang memang khas. Dia memang seorang yang memang pakar dalam jampi-jampi serapan ini lah. Dia memang macam bobo dan dia memang ada kuasa yang mistik lah untuk menyebabkan sesuatu pemujaan itu seperti dapat berjalan dengan lancar kan. Berbanding sekarang nih dia cuma sekadar untuk sambutan perayaan lah. Jadi perbezaan dia antara dulu dan sekarang nih memang nampak beza lah kan dok. Sekarang nih doang cuma sambut di dewan, sekadar untuk sambutan ikut perayaan. Jadi berbanding dulu yang memang diamalkan dengan bersungguh-sungguh lah. Jadi begitulah kita punya temu bual serba sedikit. Jadi kita dapat dapatan di sini menunjukkan bahwa daripada nenek ini kita dapat bahwa zaman dulu dan sekarang memang mempunyai perbedaan yang sangat ketara. Dan menurut pengalaman beliau sendiri pada zaman dahulu sambutan keamatan ini memang jauh diamalkan dengan penuh rasa menghormati sambutan tersebut. Jadi sekian dulu, sekian dan terima kasih.